warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ke-9 atas muka surat 176 dan 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا ولتطمئن به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز وينزل عليكم من ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا انصرنا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله. الحمد لله. إذ تستغيثون ربكم. Iz, selepas dia ada apa? Ada uzkuru. Iz makna ketika. Selepas iz kita kena ingat ada perkataan uzkuru. Maknanya ingatlah ketika. Ataupun uzkuru iz, begitu. Iz betul. Uzkuru dulu. Uzkuru iz tastaghith. Tapi perkataan uzkuru itu tidak disebutlah. Cuma kita ambil setakat ni, kalau jumpa in dimulakan dengan dia ada perkataan uzkuru sebelumnya. Ingatlah ketika tastaghithuna rabbakum. Kamu semua meminta pertolongan. Tastaghithun tu minta pertolongan. Rabbakum akan Tuhan kamu. Siapa kamu ni? Ayat ni dia cakap dua orang, dua pihak. Allah bersama kumpulan manusia. Yang dimaksudkan kamu di sini ialah Nabi serta para sahabat pada waktu itu dalam perang Badar. Ini tajuk perang Badar sebab tajuk surah Al-Anfal penuh dengan peperangan perang Badar Kubra. Ingatlah ketika kamu meminta pertolongan Tuhan kamu. Semasa minta tu apa Allah buat? Fastajaba lakum. Maka istajaba fa'il dia istajaba rabbukum lakum gitu. Istajaba ada perkataan istajaba, selepas istajaba itu rabbukum, ulang hak sebelum tu. Mana istajaba rabbukum lakum ataupun istajaba lakum rabbukum. Maka istijabah, mustajablah
untuk kamu oleh Tuhan kamu. Terima, istajabah ni terima. Allah terima doa kamu tu. Apa nama bentuk penerimaan Allah doa? Sahabat minta bantuan, Allah kata terima. Satu. Yang kedua, Allah kata anni mumiddukum. Itu bentuk penerimaan, bentuk bantuan. Anni mumiddukum, bahawa aku, kata Allah, mumiddukum, mengirim kamu. Mumiddu ni maddah, memberi tambahan tentera. Tambahan tentera, mumiddukum, memakkan kamu, orang yang membantu kamu supaya kamu ramai. Dengan apa? Bi'alfim minal malaikah, dengan 1000 daripada para malaikat. Itu bentuk bantuan Allah setelah umat Islam pada waktu itu tastaghithun atau yastaghithun, mereka minta bantuan. Murdifin, mereka datang dalam keadaan murdifin. Murdifin ni datang berduyung-duyung. 1000 ni ramai kan, datang berduyung-duyung untuk bantu kamu, wahai Rasul dan para sahabat. Ini pun berlaku di Palestin, di Gaza, bantuan Allah. Itulah nikmat pejuang-pejuang Palestin dari satu sudut kan, nikmat dia rasa nikmat walaupun ialah tak siapa nak, tak ada siapa nak, tapi bila berdepan dengan tu, makna di dunia ini kalau kita nak cari sunnah Nabi, takat yang kita tahu, Palestin ialah kekal perjuangan. Dan mereka itu dianugerahkan syahadah dengan nikmat yang kita tidak dapat di sini, tapi kita diberi peluang untuk dapat benda lain kalau kita buat, dapat bekerja keras dalam memahami ayat-ayat Allah. Ini pun satu jihad. Jadi untuk mereka kita doa supaya mereka teguh, tetap dan dibantu Allah. Begitu. Kenapa Allah bantu mereka tu? Sebab mereka minta doa. Tastaghithun, Allah bantu dengan, Allah terima doa dan bantu dengan 1000 malaikat. Mereka datang secara ramai-ramai, murdifin. Kenapa Allah bantu? Di sini disebut dua sebab. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Satu. Yang kedua, wa litatma'inna bihi qulubukum. Dua sebab. Tidaklah Allah menjadikannya, wa ma tu manafi, ja'alahu, menjadikannya. Nya itu apa? Nya itu kita kata menjadikannya nya bantuan tu, ataupun bantuan Allah lah. Illa, Allah tak jadi bantuan itu kecuali busyra, satu berita gembira, khabar baik, khabar gembira. Kepada siapa? Kepada Rasul dan para sahabat yang menegakkan agama Allah. Satu. Yang kedua, walitatma'inna, tatma'innu, itma'anna yatma'innu, litatma'inna, supaya tenang bihi bin nasri, dengan bantuan itu. Apa yang tenang? Qulubukum, hati mereka jadi tenang. Ni pejuang-pejuang Islam, dia busyra, dia happy dengan bantuan Allah, dia gembira dengan bantuan Allah,
dan mereka berjuang dalam keadaan hati tenang. Kita tengok orang Palestin, kalau dia dengar dia orang tak cakap tu, dia rasa bangga, semangat. Rupa-rupanya benda tu telah berlaku pada zaman Nabi dalam perang Badar. Mereka dikurniakan Allah bantuan malaikat untuk apa? Allah bantu untuk dua. Pertama, busyra, satu berita gembira dengan syurga kalau mati syahid. Yang kedua, untuk tenang hati-hati kamu. Wa man nasru, tidak ada kemenangan. Nasru itu kemenangan ataupun bantuan. Tidak ada kemenangan illa min indillah. Itu fakta. Ini ayatnya ayat fakta. Tidak ada kemenangan illa min indillah, kecuali dari sisi Allah. Bila Allah beri kemenangan, apa jadi? Innallah, sungguh-sungguh Allah itu, kalau Allah tolong, jadi kena Aziz. Allah Aziz. Kita dapat apa daripada Aziz Allah? Dapat izzat, dapat kemuliaan. Bila Allah bantu umat Islam dapat kemuliaan. Hakim, Allah bijaksana, kita dapat hikmat. Apa hikmat berlaku perang di Palestin? Apa kemuliaan yang dapat kepada umat Islam? Kemuliaan ialah tenang hati-hati umat Islam dengan pertolongan Allah, dan orang-orang yang syahid, busyra, adalah satu berita gembira kepada mereka bahawa Allah akan masuk mereka dalam syurga dengan sebab syahid mereka. Yang kedua, itu baik cuma nak tengok dalam tafsir macam mana kita nak doa supaya Allah tolong kita. Nak menggunakan perkataan id tastaghithuna rabbakum fastajab. Kita nak kata apa? Doa. Dalam Qurtubi sebut perkataan Ghaus. Arifna ni pada perkataan Ghausun. Ghausun ialah An-Nasru. Sama, Ghausun An-Nasru. Dia kata dalam hadis, ada satu hadis, lamma kana yaum badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun wa ashabu 300 wa 17 rajulan. Pada hari peperangan Badar, Nabi melihat orang musyrikin, mereka 1000, sedang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 317 orang. Fastaqbala Nabiyullah al-qiblah thumma madda yadayhi faja'ala yahtafi bi rabbih. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tahlik in tuhlika hadhihi al-asabata min ahli al-islam la ta'budu fil ardi. Ini cerita daripada hadis dibawa oleh Qurtubi. Dia kata setelah Nabi tengok orang musyrikin besar bilangan 1000 dan sedangkan orang Islam 317 orang, lalu Nabi menghadap kiblat berdoa. Dia angkat tangan. Ini dalil angkat tangan. Bila berhajat, dia angkat tangan tinggi-tinggi. Madali faja'ala yahtifurah. Lalu dia mula berdoa kepada Tuhannya Allah. Apa doa dia? Allahumma anjiz li ma wa'adtani.
Ya Allah, Engkau siap sediakanlah apa yang Engkau janji kepadaku. Ya Allah, berilah kepadaku apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, kalaulah Engkau binasakan kumpulan Islam yang pertama, yang kecil ini, sudah tentu Engkau tidak akan disembah di bumi ini. Famazala, ini doa dia. Ini doa Nabi dalam perang Badar. Famazala, itu dipanggil yastaghithu, tastaghithu. Tastaghithu, itu bentuk doa tastaghithu. Doa minta kemenangan, minta bantuan, tastaghithu. Famazala yahtifu bi rabbih mada madan yadaihi, dan berterusanlah Nabi berdoa kepada Tuhannya dengan mengangkat tinggi dua tangannya, mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, hatta saqata rida'uhu min katibaihi, sehingga terjatuh, dia angkat tinggi tangan sehingga terjatuh ridaknya, makna kain yang letak di atas bahu tu panggil ridak. Dia terjatuh ridaknya di tangan. Summa iltazamahu min waraihi. Kemudian ada sahabat ambil letak di atas bahu dia balik. Waqala ya Nabi Allah, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatika rabbak. Wahai Nabi, cukuplah munajat engkau kepada Tuhan kau. Fa innahu sayunjiz laka ma wa'adaka. Cukuplah engkau bermunajat kepada Tuhan engkau, pasti Tuhan engkau akan menyediakan untuk engkau apa yang Dia janji kepada engkau. Fa anzalallahu, ayat ini. Ini cerita sebab turun ayat. Maka turunlah ayat 9 ni. Fa anzalallahu hadhil ayat. Fa id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Makna istighatsah, kita panggil istighatsah. Perkataan tastaghithu, kalau masdar dia panggil istighatsah. Istighatsah ataupun ghaus. Ghaus nasru, minta kemenangan, minta bantuan. Dan inilah doa yang Nabi minta. Allahumma anjiz. Ni mungkin sahabat-sahabat kita di Palestin, inilah doa mereka sehingga Allah bantu. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma anjiz lana ma wa'adtana. Allahumma tini ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Makna dia doa berterusan, akak tinggi-tinggi. Makna kan kita berhajat, kita doa, akak tangan, fokus, sehinggalah Allah menerima doa kita berterusan. Pasti Allah doa. Ini sebab turun dibukukan hadisnya dalam Qurtubi, dalam Qurtubi. Tengok ini. Jadi ini doa. Tapi kalau kita nak kata, ya Allah tolonglah aku, kita kata arifni. Allahumma arifni dengan mana bantulah aku. Disebut juga perkataan ini di dalam tafsir Qurtubi. Apa makna istighatsah? Dia kata, Qurtubi kata, talabul ghaus wan nasri, iaitu meminta bantuan dan kemenangan daripada Allah. Wa ma ja'al, okey, habis itu yang kita nampak di sini poin-poinnya. Bila Nabi minta fastajaba lakum, Allah terima doa Nabi untuk bersama sahabat. Yang kedua, Allah bagi tahu bentuk bantuan, iaitu anni mumiddakum bi alfin minal malaikati murdifin.
Yang ketiga, tujuan Allah bantu ialah dua. Busyra, satu. Yang kedua, walitatma'inna bihi qulubukum. Isu yang berapa tu? Yang keempat ialah Allah datang satu fakta bahawa waman nasru illa min indillah. Yang kelima, bila Allah tolong, Allah beri izzah daripada aziz dia, Allah beri kebijaksana daripada hakim dia. Maknanya tentera-tentera Islam akan dapat izzah, rasa mulia bila berjuang, rasa mulia daripada aziz Allah, dan akan diberi kebijaksanaan kepada tentera Islam. Kita tengok macam mana dia boleh buat roket, dia boleh buat hosting kan, dia boleh buat senjata, boleh buat peluru yang begitu hebat yang tidak dijangkau oleh Yahudi. Kita kata, oh, Cina tolong, nu tolong. Tapi Allah kata, Allah beri kebijaksanaan kepada umat Islam yang berjuang di jalan Allah. Orang yang tak reti nak buat, dia buat lebih canggih. Itu kemungkinan berlaku di sini daripada hakim Allah. Sebab Allah tutup ayat ni, innallaha aziz. Aziz dia bagi izzah kepada pejuang-pejuang Hamas. Selain daripada izzah, dia beri hakim, dia beri kebijaksanaan. Macam mana Allah beri? Allah pandailah. Itu mungkin inilah kunci kehebatan tentera-tentera mujahidin. Sehingga roket dia tu tidak boleh dihalang oleh penahan roket Israel yang paling canggih. Nak banding dengan teknologi Hamas apa sahaja. Tapi rupa-rupanya Allah bagi hikmah. Hakim Allah beri hikmah kepada pejuang-pejuang untuk buat roket ataupun senjata yang lebih canggih daripada musuh. Dan dibantu pula oleh mereka. Itulah orang berjuang di jalan Allah ni tak akan keseorangan. Gitu. Berikutnya, maknanya kalau tuan-tuan ayat 9 dengan 10 tu, kita boleh buat 5 poin bila berdoa. Bila berdoa, fastajaba lakum. Lepas tu bentuk badu anni mumiddakum bi alfin minal malaikati. Yang ketiga, busyra wa la tatma'inna. Yang keempat, wa man nasru illa min indillah. Yang kelima, innallaha azizun hakim. Bukan saja-saja dia sebut aziz hakim tu untuk membayangkan bentuk kemuliaan dan hikmah yang diberi oleh Allah kepada orang yang diberi bantuan oleh Allah. Berikut ayat 11, if yughashikumun nu'as. Ini isu nu'as. Nu'as ni ngatuk. Kita ngatuk dalam majlis, ngatuk ke nu'as. Tapi para sahabat dia berjuang siang malam, tak ada masa nak tidur. Jadi tak rasa sentiasa dalam ketakutan. Tapi Allah bantu pejuang Islam dengan nu'as. Tidur itu amanatan, satu keamanan. Amanah, amanatan, aman. Kita dah tidur tak tahu apa dah kan. Jadi dalam perang tu Allah beri keamanan kepada ketenangan. Amanatan ni tenang. Ketenangan kepada umat Islam dengan beri nu'as. Okey, itu tidur. Tidur ni bagus jugalah. Bila kalau mengatuk, kita tidur aman, kita bangun tu kita rasa segar, kita rasa selesa. Tapi ada di masa-masa kita nak tidur tak lena tidur. Kita ingat ni lah, id yughashi, baca ayat ni, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Baca setakat tu. Yang kedua, kena ingat juga, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Pada waktu itu juga Allah menurunkan ke atas kamu daripada langit air hujan. Ma'a dengan ma'al matar, air hujan.
Untuk apa air hujan itu dikurniakan Allah dalam peperangan? Pertama, liyutahhirakum bihi, untuk membersih badan-badan para sahabat yang kotor dalam peperangan, yang cemar, yang tak bersih selama dalam peperangan itu. Hujan turun bersih. Yang kedua, wa yudhiba ankum rijzas syaitan, untuk menghilang. Yudhib dengan makna menghilang. Kalau yadhab, dhahaba yadhabu, pergi. Yudhib, hilang. Menghilangkan daripada kamu rijzas syaitan, kekotoran, kekufuran. Apa ni? Kita terjemah dia ni, kekufuran syaitan. Maknanya rijzah ni najis syaitan. Boleh bersih najis syaitan dengan air hujan. Yang ketiga, waliyarbita ala qulubikum, untuk meneguhkan hati-hati kamu. Dengan air hujan ni jadi hati dia kuat, jadi semangat lebih, gagah, teguh. Yang keempat, wa yusabbita bihil aqdam, untuk teguhkan dengan air hujan itu kaki. Bila air hujan ni basah tanah tu, dia teguh kaki dia. Kaki dalam nak mempertahankan, nak bergerak ini lebih kemas lagi. Air hujan. Dan mungkin kaki kita jadi kuat bila kena air hujan, jadi gagah. Sebab tu saya berdasarkan ayat ni, kalau hujan, saya keluar rumah, saya buat kerja, saya bersih rumah. Potong hujan tu, untuk dapat ni. Air hujan ni penting. Kalau hujan, kita duduk di rumah sekitar ni, kalau hujan, keluar rumah, jangan hak putih tu, ada putih tu bahaya. Hujan biasa, hak lebat tu, turun. Untuk apa? Allah kata, wa yunazzilu minas sama'i ma'a, umum ni. Ini dalam peperangan, tapi kita boleh ambil. Liyutahhira bihi, kita nak bersih badan kita dengan air hujan. Airnya air original, bukan air pipe. Untuk nak buang ini saki-baki syaitan. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Yang ketiga, waliyarbita ala qulubikum, nak kuat hati. Yang keempat, wa yusabbita bihil aqdam. Ini dalam peperangan lah. Allah turun hujan, Allah beri mengantuk sehingga dia tertidur. Masa tidur tak rasa apa. Ini semua dimiliki oleh pejuang-pejuang pada waktu itu. Dan kita yakin sepenuhnya perkara yang sama akan berlaku kepada mana-mana pejuang Islam yang kita nampak dia mati, dia apa itu, bagi dia adalah busyra. Cuma kita yang ada di sini ni nak buat macam mana? Lagi perang tolong tak dapat sebab jauh dan tidak sampai. Jadi kita berdoa kepada dia, kita tolong apa yang patut, bantuan yang patut dalam masa yang sama. Itu tak penting sangat. Yang penting ialah semangat juang kita itu dalam perkara-perkara yang kita boleh berjuang untuk agama. Kan? Untuk Quran, untuk apa kita semangat juang, untuk datang ke rumah Allah. Kalau mereka pergi medan perang, kita ramai-ramai mari solat jamaah. Jadi kita kena ambil peluang yang ada pada kita. Peluang yang kita boleh buat untuk agama ini. Seperti mana mereka diberi peluang untuk jihad, kita diberi peluang untuk belajar, kita belajar sungguh-sungguh seperti mana mereka berjuang. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah, ini bentuk bantuan pula. Rupa-rupanya dalam peperangan ni, dialog Allah dengan malaikat pun berlaku. Dalam ayat ni, ingatlah yang ketiga tu. Yang keberapa? Yang ketiga kan? Id tastaghithun, satu. Id yughashikumun nu'as, dua. Kalau kita nak letak wa yunazzil tu, id yunazzilu alaikum, tiga. Tapi dia tak sebut secara jelas itu. Yang keempatnya, kalau kita nak tambah dengan hak tak ada tu, id yuhi. Kena ingat belakang ni. Ingat
id tastaghithun, ingat id yughashshikumun nu'as, ingat id yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, ingat id yuhi rabbuka ilal malak, ketika mewahyukan Tuhan engkau kepada sekalian malaikat. Malaikat yang turun 1000 tu Allah Allah beri satu, kita panggil apa dalam tentera, bagi satu arahan kepada malaikat. Allah jadi pengarah tentera malaikat. Allah kata apa? Anni ma'akum, wahai malaikat sekalian, aku bersama kamu. Fasabbitul ladina amanu, teguhkan orang-orang yang sedang berjuang, orang beriman sedang berjuang itu. Sa'ulqi, aku, perana aku, kata Allah, ulqi fi qulubil ladina kafaru ra'ba, aku akan campakkan ke dalam hati-hati orang-orang yang kafir itu rasa takut. Fadribu, itu arahan Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, pukul faqal a'naq, atas tengkak mereka. Wadribu minhum kullabanan, dan pukul dia daripada mereka setiap apa itu banan, ujung jari. Maknanya banan ni makna pukul dengan ujung jari. Itu strategi lah, tekak mereka. Kan kita tengok orang belajar silat tu, dia pukul tekak dengan ni, tertekan ini bahaya kan. Itu arahan malaikat Allah kepada malaikat ayat ni. Kenapa Allah suruh malaikat satu persatu tolong orang Islam, dan Allah campakkan rasa rab, takut, dan semasa dia rasa takut itu dia suruh pukul tengkak, dan pukul semasa pukul tekak tu pukul guna jari banan, dan jari. Sebab mereka itu, orang kafir itu, zalika, yang demikian itu, bi annahum syaqullah, mereka menentang Allah wa rasulahu, dan rasul. Mana-mana orang yang menentang Allah dan rasul, pasti wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, sesiapa saja, ini termasuk orang lain pun, sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat keras azab dia. Zalikum, itulah kamu, fadhuquh, rasalah, nyo tu iqab, syadidul iqab, maka rasalah, dzuqu fi amara, fa maka zuqu, rasalah kamu wahai orang-orang kafir akan iqab Allah. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sungguh-sungguh bagi orang kafir itu di akhirat nanti azab neraka. Zuku tu di dunia, azab Allah yang dipukul oleh malaikat dirasa oleh musuh-musuh. Makna musuh-musuh ni dia rasa rab, rasa takut, dan dipukul oleh para malaikat sehingga mereka mati. Dan sebab Allah arah malaikat suruh pukul tu kerana syaqullah wa rasulah, mereka menentang Allah. Syaqu tu fi'il madhi, syaqullah fi'il madhi. Fi'il mudhari' syaqa yushaqiqu, wa man yushaqiqi, asalnya yushaqiqu Allah. Syaqa yushaqiqu, syaqa asalnya syaqaqa yushaqiqu. Jadi syaqu dia bila jadi fi'il mudhari' dia jadi yushaqiqu. Makna syaqaqa yushaqiqu. Jadi syaqa asal dua qaf tu tasydid, syaqa. Kalau jadi fi'il mudhari' yushaqiqu, makna menentang. Wallahu a'lam. Itu bentuk-bentuk yang bantuan. Maknanya orang Islam, kita ambillah Gaza hari ini, pejuang-pejuang Islam hari ini,
bentuk bantuan Allah dicerita dah macam tu. Maknanya melekat-melekat yang berjuang bersama orang Islam itu, pengarah dia adalah Allah sendiri. Di sini kita nampak id yuhi rabbuka ilal malaikati, ni Allah kata anni ma'akum, aku bersama kamu wahai malaikat, fathabbitul ladina amanu, kau bantu beri keteguhan kepada orang beriman. Aku sendiri nak buat macam mana? Aku akan saulqi fi qulubil ladina kafarur ra'bah. Aku akan campakkan ke dalam diri orang kafir tu rasa takut. Makna rasa takut, rasa berani ni Allah campak, Allah beri. Lepas tu arahan Allah lagi pada malaikat, suruh pukul tempat-tempat yang strategi. Fadribu fawqal a'naq. Satu, wadribu minhum kulla banan. Lepas tu Allah bagi sebab. Allah tidak akan pukul, tak akan buat gitu kalau tak ada sebab. Sebab mereka ialah dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Kerana mereka menentang Allah. Orang lain pun kalau menentang Allah dan Rasul, wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, sama je. Sebab itu jangan sekali-kali kita merendahkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya Allah bersama mereka. Wallahu alam. Setakat itu lah. Ini 41 minit. Alhamdulillah. Ayat ini penting, seolah memberi semangat kepada kita, dan di dalam penceritaan ini ada ilmu-ilmu yang kita boleh amalkan. Pertama, kalau kita bukan perang, kita perang dengan masalah dalam diri kita, stres apa, tak boleh nak selesai masalah, boleh guna ayat ni. Arisna ya Allah, arisna ya Allah, perang dalam diri. Yang kedua, kalau tak, wallahu alam, anak pun tak jumpa nas, tapi kita boleh ambil kaedah di sini, id yughashikumun nu'asu amanatan minhu. Kita boleh ulang ayat ni dan niat untuk kita supaya mudah tidur, supaya kita nu'as, supaya kita rasa naas. Tujuan nak tidur tu nak rasa hilang penat, nak rasa segar, amanatan ni hilang takut seumpamanya. Yang ketiga yang kita boleh nampak di sini, Allah cerita wa yunazzilu minas sama'i, yunazzilu alaikum minas sama' ima'a. Walaupun ayat ni khusus pada dalam perang tu, maknanya umum, maknanya seolah-olah air hujan itu berperanan empat. Liyutahhira bihi, liyutahhirakum, memang untuk mandi, untuk bersih tubuh kita. Kita boleh mandi untuk bersih tubuh dalam bilik air, mandi baik-baik, tapi air hujan ni special lah, dia segar. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Yang ketiga, wa liyarbita ala qulubikum. Yang keempat, wa yusabbita bihil aqdam. Jadi Allah alam, masing-masing lah. Bagi anak, kalau hujan, anak ambil manfaat tu untuk teguhkan, untuk buang, anaknya nak buang rijzas syaitan, untuk kuatkan hati, untuk teguhkan pendirian kita dengan agama. Mungkin itu rahsia hujan. Sekarang ni tiap-tiap petang hujan. Jadi kalau orang ada kebun-kebun tu, yang dekat-dekat rumah, tapi jangan pula masuk petir tu, bahaya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.